قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. فصل والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. Pembeli dan penjual terikat dengan khiyar. Minggu lepas kita masuk dah pada dua jenis khiyar. Di dalam mazhab kita hanya ada 3 jenis khiyar sahaja. Di luar mazhab kita ada lagi beberapa tambahan khiyar. Secara asasnya khiyar ini adalah hak untuk membatalkan jual beli apabila cukup syarat-syaratnya. Pada asalnya kita beli barang tersebut, tapi kerana ada syarat-syarat tertentu, maka kita boleh membatalkan semula jual beli tersebut. Itu secara asasnya itulah makna khiyar, membatalkan semula jual beli. Hikmah dijadikan hukum khiyar ini yang paling besar sekali adalah mengelak daripada penipuan dan mengelak daripada perbalahan. Sebab seorang yang kita duk jual beli, mungkin kita akan balah lah bila ada benda yang kita tidak puas hati dalam urusan jual beli tersebut, barang ke ataupun harga ke ataupun keadaan barang tersebut menyebabkan kita tidak puas hati. Dia mungkin akan menyebabkan perbalahan, akan menyebabkan bala. Maka agama mari untuk mengelakkan perbalahan ni. Diadakan hukum khiyar dalam jual beli. Tak kena bala, jual beli ni boleh dibatalkan. Khiyar, tapi mesti ikut syarat-syarat dia lah. Malam yatafarraqa, itu khiyar yang pertama. Selagi mana tidak berpisah pihak penjual dan pembeli. Mabi' dan mushtari dipanggil. Pembeli dan penjual tidak berpisah. Ini dipanggil khiyar majlis. Karena selagi mana kita masih duduk dalam majlis jual beli, kita pergi kedai ke ataupun kita jumpa mana-mana, jumpa di kedai ruci ke untuk buat jual belilah. Jumpa di kedai kopi ke untuk buat jual beli. Kemudian kita duduk bersama pembeli dan penjual tu duduk sekali. Itu dia panggil duduk dalam satu majlis. Kita tengoklah barang yang kita nak beli tu, ada selagi mana kita tidak berpisah, kita berhak membatalkan jual beli. Kita tengok dah barang ni okey, saya setuju nak beli barang ni. Kemudian kita pun beli, akad jual beli. Saya jual, saya beli. Tapi selagi mana tidak berpisah, jual beli tersebut boleh dibatalkan. Selagi tidak berpisah. Okay, kita duduk kedai kopi misalnya, lama lah walaupun sudah akad jual beli tu, kita duduk buat. Selagi tidak berpisah boleh dibatalkan. Kalau kita pergi kedai, selagi kita tidak tubik daripada kedai dia tu, boleh dibatalkan. Kita beli siap-siap dah barang ni, tapi tiba-tiba ubah fikiran. Royak semula ke tuan kedai, "Maaf hamba tak jadi beli." Nak semula piti, tak ada masalah. Dia tuan kedai wajib membatalkan semula jual beli tersebut. Wajib dia kena mula piti. Sebab masih lagi berada dalam satu majlis. Kalau kita tubik dah daripada majlis tersebut, tubik daripada majlis ni sama ada dengan tubik daripada kedai. Tubik daripada majlis lah, berpisah. Kalau kedai makna kata tubik daripada kedai. Kita beli dah barang tubik, tiba-tiba masuk semula kedai nak batal, tak boleh. Kalau tuan kedai setuju tak ada masalah, cuma tak wajib alik tuan kedai tu. Tapi selagi duduk dalam majlis, wajib dia kena pulih ke semula piti. Sebab ada khiyar majlis dalam mazhab kita. Tapi bila dah berpisah, dia tubik dah daripada kedai, makna berpisah. Tiba-tiba dia masuk semula nak batal,
tidak boleh. Tidak boleh. Tu kalau jenis kedah lah. Kalau jenis tikar, mana beralih ke tikar lain. Kita jumpa di tikar 3. Pembeli turun ke tikar 2, naik semula ke tikar 3 nak batal. Tak boleh. Tu kalau jenis tikar. Tu khiyar majlis. Walahuma, dan bagi keduanya pembeli dan penjual, an yashtaritul khiyara ila thalathati ayyam, bahawa terikatlah mereka itu dengan kedua mereka itu dengan syarat khiyar sehingga 3 hari. Dinamakan khiyar syarat. Ni pun kita masuk dah pada minggu lepas. Tadi khiyar majlis, ada juga selagi dinamakan khiyar syarat. Kita nak beli satu-satu barang tapi kita minta tempoh selama 3 hari. Akak jual beli dulu, selesai jual beli, tapi kita nak buat khiyar syarat. Makna khiyar syarat ialah kita boleh menggunakan barang tersebut selama 3 hari. Dan kalau ada benda-benda yang kita tidak puas hati, boleh kita membatalkan semula jual beli tersebut. Dan sepanjang 3 hari ni, penjual tidak boleh guna pitih kita. Haram dia pakai pitih kita. Barang ni go 100. Kita pun bicara dengan dia. Barang ni saya tak tahu setara mana, go barang second. Mungkin ada rosak mana-mana, kita tak tahu. Ataupun mungkin saya nak terah balik pakai dulu. Memang barang ni tak ada rosak, tapi saya nak terah balik pakai dulu. Sesuai kedoknya saya. Kalau dia setuju, okey. Beres, kita buat khiyar syarat. Kalau dia tak setuju, tak sahlah jual beli. Pembeli tu, penjual tu tak setuju. Tak boleh. Kalau beli, kira beli selesai lalu. Saya tak sikit panjang cerita belakang. Kalau gitu, tak sah jual belilah. Kita nak khiyar syarat. Kita sebagai pembeli, kita nak khiyar syarat. Kita ada hak kita. Kalau penjual tak sih, mana tak sah lah jual beli. Dia tak sih tu mungkin ada unsur-unsur penipuan tu. Apa dia tak sih? Kita minta tempoh 3 hari, dia tak sih. Mungkinnya barang tu ada benda, ada masalah pada barang tu. Tu ya dia tak sih buat khiyar syarat. Mungkin. Kalau dia tak sih, bereslah. Tak payahlah jual beli. Tapi kalau dia setuju, okey, akak jual beli, minta masa selama 3 hari. Dalam masa 3 hari ni, kita boleh pakai barang dia tu, dia duit kita, hari dia pakai. Sebab tunggu 3 hari dulu. Mungkin kita akan kembali ke semula barang ni. Pitih dia kena atas semula. Kalau dia pakai pitih tu, dia nak atas klik pitih kita semula lagi mana? Kita pun pakai lah dalam masa 3 hari. Dalam masa 3 hari ni, kalau kita rasa nak batal ke, boleh, tak ada masalah. Walaupun tak ada aib, tak ada kerosakan gapo-gapo pun barang ni. Saja-saja nak batal, boleh. Bawa kita buat kelik tu, dia nengung semula, tak pakai pun barang ni. Baru ni berasa nak buat ada, tak pakai-pakai pun. Biar nak atas semula barang ni. Dalam masa 3 hari, boleh. Kalau masa jual beli tu dia buat khiyar syarat. Dia kena kecek masa jual beli tu lah. Nak buat khiyar majlis ke, nak buat khiyar syarat. Kecek masa perbincangan nak beli barang tu. Beli, kita buat contoh, beli batang ngai lah misal. Berasa supaya nak ngai, tengok orang ngai berasa nak ngai. Tapi gak duk ada 2 lagi main kerja banyak gapo ni, ke beli saja. Tapi saya kata dia ada, dia pergi ngai dah. Dah tak ada tu berasa papuh lagi tu dia ada. Kita ngai lah. Kita pun okeylah, belilah dulu. Cari orang jual tapi buat khiyar syarat. Bagian ni saya nak buat khiyar syarat. Mana nak minta tempoh selama 3 hari. Saya nak dulu bagian ni 3 hari. Kalau saya berasa okey, tak ada masalah, beres. Selepas 3 hari dia boleh pakai pitih kita.
Tapi kalau dalam masa 3 hari ni saya berasa tak sedap ke, nah, ataupun malah pula mengai ke, saya nak atas klik lah. Dia pun setuju, okey beres. Kita pun balik. Dalam masa 3 hari tu tiba-tiba berasa tak sedap mengai ni. Dia malah pula gingai, boleh atas klik dalam masa 3 hari. Tu. Walaupun bagi tak ada punah gapo pun, bagi molek-molek saja nak atas klik. Berasa tak sesuai. Nah, kita atas klik boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita 3 hari tu buat klik tu duk nengung masuk hari keempat. Hari keempat barulah malah wingai. Tak boleh atas klik dah sebab lebih pada 3 hari. Khiyar syarat paling lama 3 hari sahaja. Lebih pada 3 hari tak boleh. Saya nak minta masa seminggu, tak boleh. Sebab nyaya ke pihak penjual. Dia duk pergi pitih dia pun ada hajat juga pitih ni. Kita minta syarat siapa seminggu. Nyanyalah dia duk pergi pitih seminggu jadi ke tak jadi. Nah, sebab tu paling banyak pun dalam mazhab kita khiyar syarat hanya 3 hari sahaja. Nah, 3 hari sahaja. Di zaman Nabi pernah berlaku seorang sahabat beli barang. Nah, beli barang. Kemudian dia pun tak sukalah dengan barang ni. Dia royak ke Nabi. Nabi kata, tak ada masalah. Bagi kamu ada khiyar syarat. Kamu ada khiyar syarat ke? Pergi atas lah. Ada taksir. Tak ada masalah. Ramai orang beli-beli lepas tu nyesal. Ramai ke? Baru ni berasa nak pakai kereta antik. Beli. Borang kocok barang lama. Tu dah berasa taksir pula tapi nak atas klik tu taksir dah lah. Engkau beli dah. Sebab tu dia benar ke kita buat khiyar syarat. Ada hikmah dia. Tapi ni bagi kita duk ngaji, kalau jual beli sama-sama orang ngaji tak apalah. Kalau jual beli dengan hak jahil, khiyar syarat dia tak tahu gapo dia. Bagian ni yang nak buat khiyar syarat ni. Gapo dia khiyar syarat? Dia pun tak tahu. Sepatutnya orang-orang nego tu kena belajarlah hukum muamalah. Orang nak semaya wajib belajar hukum semaya be. Orang nak puasa wajib belajar hukum puasa. Orang nak nego wajib belajar bab muamalah. Tu asal. Kalau di Yaman, satu budaya dia, siapa-siapa ye duduk nego pasar, tak belajar hukum muamalah, bab muamalah ni, tak belajar, pemerintah ada kuasa tarik lesen nego di Yaman. Setengah-setengah tempat lah, bukan semua. Setengah-setengah pasar tu nak dapat lesen nego wajib ada perakuan dia ngaji bab muamalah. Kalau tak ngaji tak boleh lesen nak nego pasar tu. Betul tak? Kena ada perakuan guru. Dia ngaji dengan siapa bab muamalah. Baru boleh mohon lesen. Kita mohon lesen tak nak ngaji bab muamalah. Kena ada perjanjian sewa, kena ada apa? Kebenaran penggunaan tapak permis. Gitu jelah. Apa dia nak pula dokumen apa ni banner, signboard, tu jelah. Tak ngaji bab muamalah pun tak apa. Gitu. Nanti orang nego langgar habis hukum hakim tu. Nampak? Tapi khiyar syarat ni hanya pada bagi lah, pada bagi. Khiyar majlis pun sama, pada bagi. Bagi kita boleh atas klik. Tapi kalau sewa tak boleh lah. Kalau sewa, kita sewa homestay 3 hari, nak khiyar syarat. Berat lagu tu. Ni, amu nak sewa homestay ni 3 hari tapi buat khiyar syarat lah. Dia pun duduk 3 hari pasal pun. Duk guna bilik mandi, duk mandi kolek. Lepas 3 hari tak jadi berat lagu tu. Batu khiyar ni hanya pada bagi. Kita nak atas klik bagi. Tapi kalau sewa tak boleh lah. Nyanyi lah kok ke. Sewa kereta tak boleh lah.
Nak buat khiyar syarat gua nak sewa. Pah Kota Baru lana, pah Kuala Lumpur lana dah. Nah, klik-klik tak jadi sewa kereta. Berat lagu tu nyanyi. Kok ke? Sewa tak leh. Nah, tu dia panggil manfaat. Dia bukan bagi. Sewa-sewa ni manfaat, bukan bagi. Kalau kata boleh khiyar ni bagi sahaja. Sehingga 3 hari. Tu kita tengok dah. Kemudian soal lagi wa idza wujida bil mabi'i aibun. Dan apabila didapati pada barang yang dibeli itu aibun, suatu keaiban, suatu kekurangan, suatu kecacatan, falil mushtari raddu, maka bagi pihak pembeli boleh mengembali ke semula barang tersebut. Ini dia panggil khiyar aib. Ini khiyar yang ketiga, khiyar aib, kecacatan. Dia beli barang, kemudian didapati ada aib, ada cacat, ada kerosakan pada barang ni, boleh dia kembali ke semula. Dia pihak penjual wajib kena semula pitih dia. Wajib. Kalau dia dapati ada keaiban, dengan syarat aib tersebut berlaku semasa duduk dengan tuan hak lagi, tuan hak asal. Duduk dengan penjual tu lagi. Dia beli tu, dia tak ada kosek ke apa lagi. Baru buka kotak tengok lah, patut. Bukan salah dia, sebab memang dia ambil tu, dia tak ada kosek lagi. Kalau aib tu berlaku ketika barang duduk dengan kita, tak boleh kembali tu. Kita beli dah barang, siap-siap beli telefon misalnya. Naik atas motor, jatuh telefon pecah. Tak boleh dah latanya. Sebab tu keaiban, kecacatan barang berlaku ketika duduk dengan kita. Mana boleh hantar? Ia boleh hantar klik ni, khiyar aib ni, kalau kecacatan tu duduk dengan, berlaku ketika duduk dengan tuan barang asal tu, penjual tu. Kita beli telefon, kita mana boleh cek? Sekadar nak cek, manggil boleh, boleh WhatsApp gitu je lah. Kita pun beli, okey, setuju beli. Buat balik, kita pun cah bateri, pakai cah. Baru sekali tu baru cah. Tengok-tengok tak masuk cah. Ataupun lambat masuk. Agak ke 10 jam tak penuh-penuh bateri. Sekali 2 jam penuh, 10 jam tak penuh-penuh. Makna kata rosak barang ni. Ada keaiban. Bukan sabit kita, sebab kita baru ni kali pertama kita cah. Maka balik pembeli boleh hatta semula barang ni, wajib penjual kena hatta pitih semula. Kalau dia kata kita beli lesah dah ke, apa nak atas semula, dosa lah dia. Dosa lah dia. Kalau dia ngaji hukum, dia tahu lah kerja lagu tu nyanyi kok ke. Sebenarnya masa nak jual barang tu, wajib kita kena nyata ke secara jelas gapo kekurangan atau kecacatan barang tu sebenar. Haram kita jual beli dengan niat menyembunyikan kerosakan pada barang. Haram. Saja dia awak tak tahu. Beres berlaku barang, beres berlaku. Padahal ada ya kecacatan. Tapi saja dia tak siroyak. Tu. Dia ada juga kecacatan ia tak perlu royak ni ada. Kecacatan ia tidak menjejas ke harga. Itu tak apa. Kita tak siroyak apa. Bagian ni ada kurang, tapi walau kurang pun dia tidak menjejah ke harga pun. Supaya kereta misalnya ada cala sikit. Di tempat megah tu ada cala. Lepas tu tidak menjejah ke harga. Sebab kau cala sikit. Pas kita nak jual kereta kena royak. Ada cala sini sikit, balik bapa ni sikit. Tak kena royak tu. Hak kena royak ni kecacatan, kerosakan. Ya kalau pembeli tahu, harga akan jatuh. Asal harga berapa? 10,000. Tapi enjin bobok sikit. Ada enjin bobok harga lain lah. Kecacatan besar. Enjin bobok tak boleh lah 10,000, 8,000 boleh. Kalau jenis lagu tu, wajib dia kena royak. Dia tak royak, dosa dia. Situ dia dosa dia. Dia sengaja menyembunyikan aib bagi jualan dia. Dah, wajib dia kena royak.
Orang nego pasar, nego buah, samalah. Nego air, nego makan ni. Kena royak. Bagi kemarin, kalau makan ni lah. Bagi kemarin. Kalau orang beli tahu, jatuh harga tu. Jatuh harga bagi kemarin. Dah ni. Orang jual ikan hak kemarin. Jatuh harga. Kalau orang beli tahu, mana kena royak. Kena royak. Dia tak boleh capu dengan ikan kemarin, tak boleh. Dia capu dengan ikan hari ni capu dah tak apa, kita perasa-perasa pun. Memanglah orang tak perasa, tapi dari segi hukum wajib dia mau royak. Tiba-tiba buat senyap, dosa lah. Harta dia dapat tu harta yang tidak sah di sisi syarak pitih dia tu. Dia makan dosa, we makan ke anak bini dosa. Tak. Dia tambah pitih-pitih tak comel ni, hamba tahu makan, hamba buat beli kereta, buat beli motor, buat bayar otak gitu ya. Ada juga orang perangai lagu tu. Pitih-pitih rasuah, pitih judi, menet judi. Hak tu kita tahu makan, kita bayar otak kereta. Sama juga dia mau pakai. Mungkin masalah makan dalam tubuh kau, atau pokok luar kau, masalah dia mau pakai pitih tu untuk kepentingan demo. Tak kira lah bayar otak kau, buat rumah kau, sambung jambe kau, tak kira lah. Harus dulu. Harus dulu. Dia panggil qiyas mustawa, dia panggil. Harus makan. Apa yang setara dengan makan, itu dia panggil mustawa. Sama dengan makan, apa dia? Pakai, buat pakaian, buat bayar kereta, bayar ansuran, sama ya. Di mana kita pakai. Harus dulu. Dia kena royak. Sebab ni boleh menjatuhkan harga barang, kena royak. Nikah emareng ni. Nikah emareng, kena royak lah. Kalau kita tanya 40 murah pun, kena royak lah. Pasal benda tu melibatkan keaiban yang jatuh harga. Orang lain jual 7 hias kilo, gua dia mau sore 4 hias kilo. Kena royak ikan emareng. Kena royak lah. Tak boleh buat senyap lagu tu. Gua dia mau 4 hias kilo. Kita kira mudah-mudah ya dengan orang kampung. Mudah-mudah gua dia mau nak susu nak ikan emareng tu. Dia jual ikan. Mudah ya jatuh dalam benda yang diharamkan oleh syarak kalau tidak belajar molek. Jual sayur ke supo ya. Supo. Jual air supo. Tu yang setengah orang kata kerja sendiri ni berkat ya tu. Kerja sendiri ni berkat, tak sakut dengan orang. Gaji pun mana boleh pitih pun tak sakut dengan orang dia tu. Kerja kerajaan bahaya dia. Bahaya apa? Makan gaji dengan orang. Tebing duduk saja sikit ke, dosa makan gaji buta. Sebenarnya sama-sama bahaya ya. Kerja kerajaan makan gaji dengan orang ada bahaya cara dia. Mau kerja sendiri ada bahaya cara dia mau. Ke mana pun klik pada kena ngaji biar betul molek. Tu ya benda ni. Tu aib. Aib wajib diroyak lah, diberitahu. Lepas tu orang pun beli. Orang beli, tiba-tiba dia dapati ada aib pada barang ni. Aib mungkin kita pun tak berasa barang tu ada aib. Boleh duk pakai tu, misal kalau kereta ke, apa minyak lem dah bocor ni. Aib lah. Dia boleh atas klik. Dia nak atas mula tak sia kita kereta ni minyak lem dah bocor. Kita pun boleh lah buat perbincangan, tak ada masalah. Ginilah tak salah atas klik. Nyanyolah kita. Kalau kita cucu mula piti sikit, lagu mana? Bicara lah, tak ada masalah. Cucu 300 dia buat beki, minyak lem dah bocor misalnya. Tak ada masalah. Benda tu boleh bicara. Jangan lepas tangan. Kita tak tahu, baru kita jual belakang dia. Tu ya jadi dosa kita. Babak jual beli ni kita bukan orang nego pun, tak kira kita tak ada jual barang.
Walaupun kita bukan orang negos penuh masa lah. Kita duduk kerja, cikgu duduk kerja, ikutlah. Kita tidak nego. Tapi tak okey tak nego langsung. Mesti ada juga tanya-tanya nego juga. Walaupun kita kata kawin bukan bidang perniagaan, bukan bidang bisnes. Ngaji wak gapo bab muamalah. Betul lah dia mau bukan bidang bisnes, tapi ada ke jari-jari jual bagi. Banyak kipas rumah jual 2 butir. Jelah dah tu. Terikatlah dengan hukum muamalah. Nampak? Bila ada aib, boleh kita kembalikan dia pihak penjual. Wajib atas klik semula pitih dia. Tak boleh nak lepas tangan, tak boleh. Itu dari segi hukum lagu itulah. Ikhtiar aib. Ni sahaja dalam mazhab Syafi'i. 3 khiyar ni sahaja. Majlis, syarak dengan aib. Dalam mazhab Hanafi, kalau tak silap dah. Mazhab Hanafi dia ada tambah selagi khiyar ru'yah. Ni tak ada mazhab kita lah. Khiyar ru'yah ni makna tengok. Bila kita tengok bagi, kita boleh batal. Betul tak? Bagi tak ada. Okey, contoh online lah, online. Jual beli online. Kita tak tengok lagi bagi kan. Kita produk, tengok gambar. Bo siapa bagi? Tak sih. Bukan sebab ada punuh, ada gap, tak ada. Bagi molek-molek. Cuma tak sih. Bo kita tengok tak sih. Tu khiyar ru'yah. Mazhab Hanafi boleh lagu tu. Mazhab kita 3 tak ada lah. Kalau bagi tak ada aib, tak ada cacat ke apa, tak boleh lah nak atas mula. Dah beli molek-molek dah. Bagi tak ada cacat ke apa satu, lepas pula majlis pun putus dah. Masa pun berlalu lebih daripada 3 hari dah. Tak boleh lah kita nak atas mula. Kita nak atas mula ni, motor ni. Apa? Punuh ke? Tak ada punuh. Lepas tu kita tak kena kala merah, nak kala hitam pula. Tak boleh mazhab kita. Tak boleh. Kecuali dia buat khiyar syarak, mana 3 hari je lah. Lepas dalam masa 3 hari tu boleh kalau dia buat khiyar syarak. Kalau lepas 3 hari tak ada lah khiyar syarak. Khiyar majlis pun putus lama dah, dia buat klik motor dah. Tiba-tiba tak kena kala merah berasa nak kala hitam pula. Tak boleh mazhab kita. Mazhab Hanafi dia ada khiyar ru'yah. Tengok boleh batal. Dia dah molek-molek motor kala merah misalnya. Siapa-siapa dia pun tengok, tak comel merah, hitam pula. Dia boleh batal mudah-mudah gitu. Mazhab kita tak boleh. Pasal mazhab kita tengok nampak benda ni boleh mencetuskan perbalahan. Balah lah. Kalau sekali kita lagi main 4-5 kali. Tak kena pula hitam. Hijau pula. Balah lah weh. Sedangkan khiyar ni tujuan dia nak elok perbalahan. Tak sewi orang jadi tak puas hati. Kalau khiyar ru'yah ni besar kan nak jadi nyanyi balik pihak penjual nyanyi dia. Jadi banyak kerja dia. Tu khiyar ru'yah di sisi mazhab Hanafi lah. Mazhab Hanafi. Mazhab Maliki dia ada selagi ditambah khiyar wasaf. Khiyar wasaf, khiyar sifat. Sifat bagi. Bila satu-satu bagi tu siapa tidak sesuai dengan hak disifatkan. Tuai bagi tu dia royaklah. Dia kata contohnya kita nak beli, kita nak beli satu barang online lah, ataupun melalui telefon yang misalnya, ataupun kita tak tengok barang tu, kita nak beli. Tuai dia pun royaklah barang ni panjang, cuma ni warna gapo, berat lebih kurang setara mana, barang molek-molek tak ada punah gapo. Kemudian kita pun okey, jadi beli beres. Kita pun bayar pitih. Dia pun mari atas barang. Baru kita tengok barang. Tengok-tengok tak serupa dengan hak disipat je. Dia mau kata kalau hitam malak. Ni gua nak mari ni hitam kilak pula ni. Dia boleh batal. Tu dia panggil khiyar wasaf. Bila sifat tak sama. Tapi kalau sifat sama, dia tak boleh nak batal.
dia wajib ambil bagi tu. Khiyar wasaf ni. Tu bagi tu goyak dah bagi gini. Bos apa bagi? Nah, tak supo dengan tu dia goyak tu. Supo. Tiba-tiba dia nak batal, tak jadi pula berasa tak kena pula. Tak boleh. Dia wajib bayar bagi tu. Pasal bagi supo. Khiyar wasaf. Tu mazhab Maliki. Dia kan ada setengah-setengah bagi ni dia kena buka baru kita tahu sifat bagi tu. Watimu Cina misalnya. Manis ke? Manis leting kata. Dah. Kita pun minta dia buka contoh khiyar wasaf lah, tapi tak ada lah di sisi mazhab kita ni. Kita pun minta dia buka. Belah. Dah kata manis, cuba belah. Dah. Dia pun belah. Tengok manis betul supaya dia royak. Manis leting supaya dia royak. Wajib kita bayar buah tu. Wajib bayar. Kalau dia belah, tengok tak manis. Tu jawab dia tak wajib bayar buah tu. Walaupun kita makan ada sejuri pun. Mamus sejuri. Tak manis tawar habis sejuri makan. Boleh tawar. Tak wajib bayar pasal sifat tak sama. Tapi mazhab Maliki lah. Mazhab kita kalau masalah buah ni, kalau dia kata manis, kita pun belilah. Beli. Kita buat klik, tengok tawar, kita boleh hantar minta ganti. Itu yang mazhab kita. Minta ganti, nak minta pitih mula tak boleh. Pasal kita jual beli berlaku dah. Jual beli berlaku, kita pun buat klik, tengok tawar, kita boleh pergi minta ganti. Deriye ke mahal. Comel buah. Oh comel dia tu. Gemuk buah. Tu putih besar anak batu dia ya. Isi saja. Tu dah. Kita pun okey bayar. Belah buat klik belah tengok. Isi nipisnya. Putih besar. Tak serupa dengan dia sifat ke. Boleh kita pergi bawa semula buah ni, minta ganti rugi, ganti semula. Ganti buah lain. Itu yang mazhab kita. Nak minta pitih mula dengan dia tak boleh. Pasal jual beli berlaku. Jual beli selesai. Khiyar majlis selesai. Kita berpisah. Buat klik di rumah dah. Tak boleh. Pergi kembah. Mari mula pitih aku. Tak boleh. Mazhab kita. Kecuali nak taklid mazhab Maliki lain lah. Mazhab Maliki muka dia ada khiyar wasaf. Dia boleh minta pitih semula. Nampak dah? Mazhab Maliki. Wajib ganti mazhab kita. Wajib ganti buah lain lah. Wajib ganti buah lain. Tapi habis dah buah. Tu yang ngelah. Pitih lah. Ada arah lah. Tapi makna dia tak wajib ganti pitih lah. Dia cuma tukar buah sahaja. Gitu dah. Tu pihak penjual kena reti. Kita beli ni pun kena reti lah. Jangan duk gaduh minta pitih. Tak boleh lah. Hukum dia jual beli telah berlaku. Nampak? Itu masalah khiyar. Kemudian dia pun buat mari contoh. Tengok mari contoh tu. Tu semula thumma qala al-musannif rahimahullah wa la yajuzu bai'u thamarati mutlaqan. Wallahu ta'ala a'lam.